Okey, kita ada lagi 2 minit. 9.45 kita akan mula. Baru ada 45 orang. Okey, so ada 1 minit lagi. 9.45 kita akan mula kita punya kelas pada malam ini. So mana team member tolong remind, minta diorang join sekarang. Sebab malam ni mungkin kita sejam je. Kelas malam ni mungkin 40 minit je. Jadi kita akan buka kepada sesi soal jawab. Okay, lagi 1 minit, minta invite team masing-masing. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam kepada semua ahli Paniawak Malaysia Bahasa Melayu. Okey, terima kasih yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Okey, so malam ni kita buat malam lah kan. Mungkin ada yang tak sempat join sebelum ni. Kita bergilir-gilir kan. So kita buat malam pada minggu inilah. Okey, so tajuk kita malam ni kita nak cover topik Pi browser dengan reward utility. So saya dah hantar gambar kan. Saya dah hantar gambar, boleh tengoklah apa itu Pi browser kan. Kalau siapa yang tak tahu Pi browser, bermaksud dia tak install lagi lah Pi browser tu. Jadi sekarang dia ada 2 aplikasi wajib lah. Satu Pi apps yang kita mining, yang kedua Pi browser. Pi browser ni untuk kita buat kita punya wallet. Kita punya wallet kena ada Pi browser. Kita punya KYC nanti kita akan buat melalui Pi browser untuk kita check blockchain kan, transaksi Kotin dah buat dia punya wallet tu kan, 3 wallet untuk mining, untuk Pi punya foundation dengan liquidity. So kita boleh check dalam blockchain. Jadi semua transaksi boleh check dalam blockchain. So dia ada juga bahagian brainstorm kan. Brainstorm ni under team developer. Kita dah berjaya dah sesi yang Pi hackathon tu. So next project dia akan masuk dekat brainstorm punya. So kalau kita ada masa, tengoklah dalam tu. Projek akan datang dia akan masuk dalam brainstorm ni. Jadi dekat situ kita boleh tengok projek-projek yang akan datang. So dia ada juga untuk develop.py. Ni untuk team developer lah. Katalah dalam ni kan ada orang yang pandai buat software, sistem. So boleh masukkan proposal anda dalam develop.py ni. Jadi dekat Pi browser ni senang untuk kita access apa yang kita nak check kan. Jadi malam ni saya akan kupas lah Pi browser kan. Okay, so sebelum kita pergi kepada Pi browser, kita bagi info sedikit berkenaan dengan kalau browser yang paling famous adalah syarikat Alphabet. Mungkin ramai tahu, mungkin ramai tak tahu kan. Kalau saya sebut Google, majority ramai yang tahu kan. So nama syarikat dia Alphabet lah. So nama yang kita guna browser tu, kita guna Google kan. Jadi Google ni dia dah jadi satu trend ataupun satu benchmark, ataupun dia dah jadi satu panggilan umum dah
Sebab browser ni dia ada banyak jenis. Salah satu Google Chrome tu, kan Google tu. Kalau check dekat senarai browser ni kan, kalau saya boleh sebutkan, dia ada Mozilla, Firefox. Tu browser lah tu kan, Internet Explorer, Safari, siapa yang guna iPhone kan, Safari, Opera browser. Yang ni famous masa zaman Sony Ericsson tak silap saya. Dia ada browser Awan, Alitung Kiosk browser. So ada yang famous juga untuk mining Bitcoin, CryptoTab browser. Jadi setiap browser ni dia ada manfaat, dia ada fungsi yang berbeza. Kalau kita guna browser, Google kan, untuk kita search, untuk kita cari maklumat. Kalau CryptoTab, siapa yang mining Bitcoin, dia orang menggunakan aplikasi CryptoTab browser untuk mining Bitcoin. Jadi setiap browser ni ada manfaat dia lah. Cuma kita nak bandingkan dengan Pi browser. Okay, kalau kita tengok, saya bagi data sedikit tentang Alphabet punya company, dia punya market capital ataupun nilaian harga untuk syarikat Google. Okay, kalau tengok daripada tahun lepas punya kan, Google ni dia punya tahun dilahirkan pada 1998. Dia wujud lah kan, macam Pi 14/3/2019. Okay, macam Google ni 1998. So harga dia sekarang kalau kita check dekat market capital dia 1.98 trilion, hampir 2 trilion. So kalau kita convert ringgit Malaysia, lebih kurang 8 trilion harga ni Google ni kan, syarikat Alphabet. So YouTube tak silap saya di bawah Google ni juga, YouTube. Jadi kalau kita tengok ini pengaruh Google ni kan, kita nak cari maklumat apa-apa pun kita guna Google. So dia lahir daripada web 2.0. Dia lahir daripada web 1.0. Google ni. Okay, jadi saya explain sikit lah kan, apa yang dimasukkan dengan browser ni. Okay, browser ni dia merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk kita menjelajah ataupun mencari maklumat dekat internet. Sama ada kita nak cari website, video, gambar ataupun depends lah. Jadi bila ada browser ni, dia memudahkan untuk kita akses. So sebab mungkin yang paling senang sekarang dia dah ada aplikasi, lebih mudah lah. So kita tak payah type www. So boleh guna aplikasi je. Okay, so kita pergi kembali kepada topik kita hari ni, Pi browser. So kalau kita tengok dekat Pi browser ini, dia juga berfungsi sebagai Google. So kita pergi dekat atas, kita boleh type YouTube, kita boleh type Facebook, apa-apa sahaja yang kita nak mencari maklumat. So kita boleh pergi dekat atas tu. So dia ada wallet. Yang ni memang bagi saya sangat special. Browser dia ada wallet. Tak pelik. Tak ada lagi dalam sejarah kripto hari ni. Browser dia ada wallet. Jadi Pi browser ni sangat mudah untuk kita akses, untuk kita cari maklumat. Wallet kita diletak dalam browser. Jadi Pi browser ni kita akan guna setiap hari, setiap saat nak buat transaksi lepas ni, dan nak berjual beli atau kita nak jual kita punya Pi semua tu, kita akan guna yang dekat Pi browser ni melalui wallet Pi. So bila kita buat transaksi, kita boleh check tu dekat blockchain. Transaksi kita buat tu kan, keluar masuk, kita boleh check dekat blockchain. Ambil kita punya wallet address tu, kita pun search, nanti akan keluar kita punya transaksi dekat blockchain. Jadi secara tidak langsung kita boleh belajar blockchain. Tak ramai orang yang main kripto dia tahu tentang transaksi yang ada dalam blockchain.
kita panggil sebagai ledger, public ledger. Ledger ni kalau orang yang belajar account, dia faham. Dia pernah dengar apa itu maksud ledger. Kan, dia ledger ni dia punya transaksi kredit debit. Itu kita panggil ledger lah. So, dia ada transaksi benda tu keluar dan masuk, dia masuk dalam ledger. Ledger tu dia berada dalam blockchain. Jadi kita yang newbie pun kita boleh tengok benda tu. Jadi cepat untuk kita belajar. So dia ada juga untuk KYC. So kalau tengok info terbaru kan, info terbaru KYC daripada 3 dah ada banyak dah, kita boleh selesaikan lah. So tak mustahil Pi ni dia akan jadi, dia panggil apa, leader lah, leader dalam isu KYC. Dia sekarang ni dekat luar sana ada beberapa coin yang kita boleh mining menggunakan aplikasi lah. Dan ada aplikasi tu dia menerima KYC hanya pasport sahaja. Jadi agak sukar untuk pelombo melepasi sebab mereka menerima pasport saja. Jadi isu KYC ni isu yang sangat kritikal, isu yang sangat serius. Macam sekarang ada 233 buah negara. Kotim kena ikut undang-undang setiap negara. Macam Malaysia, apa undang-undang, umur berapa boleh main kripto, boleh mining. Contoh macam Thailand umur dia berapa baru boleh mining, baru boleh bertransaksi, baru layak untuk KYC. Jadi setiap negara ni kan, macam belah-belah Eropah dia punya umur berbeza. Kalau belah-belah Afrika dia orang punya dokumen kan, ada yang tak ada dokumen kan, belah-belah Nigeria semua tu, Somalia, belah Afrika negara-negara bergolak. Kalau Kotim syaratkan buat just menerima pasport daripada 30 juta, mungkin 1 juta 2 juta je yang akan lepas, yang selebihnya akan burn lah. So sebab itulah ada isu berbangkit lah tentang KYC ni. So hari ni saya rasa dia sudah berada di fasa akhir. Sebab dah keluar senarai yang dapat buat KYC. So kita boleh guna banyak maklumat kan, banyak dokumen yang kita boleh submit lah. So tak mustahil lepas ni KYC Pi ni akan digunakan oleh institusi lain ataupun syarikat lain, ataupun crypto company lain pun dia boleh guna KYC Pi punya. Sebab dia orang tak payah nak buat R&D, tak payah nak laburkan duit untuk semata-mata nak selesaikan isu KYC ni. So itu ada satu benda yang sangat-sangat bagus lah. Okay, so jadi Pi browser ni dia berasaskan blockchain. Memang hebat lah. Berasaskan blockchain. Jadi kalau kita tengok yang Google semua tu kan, Opera semua tu, diorang berasaskan internet kan. Internet ni daripada web 1.0, web 2.0, web 3.0. Sekarang kita menuju berada di zaman web 3.0. Dan kita juga berada di blockchain 3.0. Zaman Bitcoin itu adalah blockchain 1.0. Ethereum dia blockchain 2.0 Ethereum. Sekarang kita berada di fasa web 3.0. Jadi Pi browser ni dia berasaskan blockchain. Jadi blockchain ni dia susah untuk dihack, untuk di-copy, untuk dimanipulate, untuk apa-apa benda lah kan, yang tidak baik. Blockchain ni memang agak sukar, amat tipis lah. Jadi kita dah nampak dah Google hanya berkisarkan maklumat saja kan, dia dah bernilai hampir 2 trilion. Macam Pi ni kan, kita cerita Pi browser kan, kita tak cerita pasal crypto coin semua kan, kita cerita hari ni Pi browser je kan. Pi browser
dia ada wallet dalam tu, dia ada chat room kan, chat room setiap negara. Malaysia ada, Thailand ada, Malaysia ada. Hampir keseluruhan negara dia boleh check benda tu. Mungkin benda tu pun dia akan jadi apa yang dia panggil, saluran untuk kita chatting lah kan. So kita boleh access. Contoh kita nak access dekat room Indonesia, Singapura, Filipina, so kita boleh access, boleh tekan. So kita boleh berbual dalam tu. Cuma dia ada syarat-syarat dia lah. Kita tak boleh nak sembang macam Telegram, WhatsApp sebab dia ada rule dia. Jadi kalau kita combinekan semua kan, manfaat ataupun fungsi yang ada dalam Pi browser ni, saya boleh andaikan Pi browser ni lebih berkali-kali berganda ataupun berkali-kali bernilai kita nak bandingkan dengan Google. Jadi orang kata Pi browser ni bagi saya sangat mudah. Sebab kalau siapa yang my crypto kan, dia ada wallet. Wallet ni biasa dia simpan tempat lain. Dia beli tempat lain, dia simpan tempat lain. Tapi macam Pi ni senang je kan. Access je Pi browser, semua ada dalam tu. So kita percaya Pi wallet ni kita boleh access semua. Mungkin lepas ni kan akan datang lah, kita akan guna wallet Pi ni untuk account semua kripto kita boleh simpan dalam ni. Yang tu lagi best lah. Kalau anda kata Kotim buat macam tu, katalah kita nak beli Bitcoin kan, boleh simpan dalam ni, dalam Pi browser ni. Memang cantik lah kan. Ethereum ke, kita boleh simpan dalam ni, yang Pi browser ni. Memang kata complete lah. Semua orang kata all in one. Semua apa yang ada dekat kripto tu ada dalam Pi browser. Sebab sekarang ni Kotim dia tengah nak buat DApps. DApps ni kalau nama panjang dia adalah Decentralized Application. Sebab projek anda Pi-Hackathon kan, yang berjaya ataupun sama dia tak berjaya, dia orang tengah develop aplikasi. So aplikasi tu dia akan masukkan dalam DApps tu. Kita panggil macam super apps lah. Katalah ada lebih kurang 100 tim developer kan. So dia orang tengah buat aplikasi 100 tu dia masukkan dalam satu apps. Itu kita panggil decentralized application. So kalau tengok hari ni tak ada lagi yang utilize di apps ni. InsyaAllah Pi salah satu yang akan lead lah. Pi akan lead KYC, mungkin Pi akan lead segi decentralized application. So katalah ada dalam ni ada yang mampu buat aplikasi kan, ataupun bila kita dah ada modal kan, kita nak buat satu aplikasi, tak kisahlah aplikasi apa kan, kita nak buat bisnes berdasarkan aplikasi. Contohlah kita nak bid ni Food Panda dengan GrabFood. Kita nak buat aplikasi, kita boleh masukkan dalam ni. Dalam aplikasi Pi. Dalam decentralized application, ataupun kita nak buat insurance general kan, kita buat aplikasi, kita boleh masukkan dalam ni. Ataupun kita nak buat apa, semua boleh semua jenis application yang service kita boleh masukkan dalam decentralized application. So aplikasi kita ni kan bukan kat Malaysia sahaja boleh guna, seluruh dunia dia orang boleh guna. Macam ini kalau kita tengok aplikasi yang terbaru adalah Custom kan, dia orang menjual beli kereta menggunakan aplikasi. So benda tu kita tak bayangkan, tapi itu adalah dunia aplikasi kan. Macam hari ni Food Panda, GrabFood, dia kedai tapi dia orang boleh run. Macam Uber, GrabCar, dia orang tak ada kereta tapi dia orang ada aplikasi, dia orang menjual servis. So dia orang mendapat keuntungan. Sama juga macam Shopee dia tak ada produk, dia tak ada bisnes. Dia orang hanya aplikasi sahaja, orang berjual beli dalam tu. Dia hanya menyediakan platform kan, Lazada semua. So sampai satu masa dia orang boleh buat brand dia sendiri kan, macam Lazada, produk brand Lazada, tapi dia orang bermula dengan servis sahaja.
Jadi katalah ada yang berminat teknologi kan, nak bina aplikasi. Aplikasi ni memerlukan kos yang sangat besar lah. Lagi satu, maintenance bulanan. Kan, mungkin kita tengok sekarang ni, kita tengok apa masyarakat ataupun penduduk punya masalah. Kita pun cari jalan. Aku nak buat aplikasi ni lah. Nak selesaikan masalah. Sekian. Kita pun cari syarikat IT. Kita pun nak buat aplikasi macam ni. Mintalah quotation. Bulanan maintenance macam mana. So kita pun minta dia orang create aplikasi. So masukkan dalam decentralized application. Bukan dekat Malaysia. Seluruh dunia application kita ni boleh digunakan. Kerana apa? Kerana blockchain tersebut. Kan? Itu Pi browser. Jadi akan datang banyak lagi benda-benda yang tak logik lah. Tapi bila datangnya internet, kita rasa benda tu boleh buat bisnes rupanya benda tu. 5 tahun, 10 tahun akan datang, akan lahirnya bisnes yang berasaskan blockchain yang kita rasa tak logik sangat. Tapi itu adalah impact siapa-siapa yang bersama dengan teknologi blockchain. Blockchain ni selagi mana ada internet, kan dia akan hidup. Macam Pi ni dia power kerana blockchain. Bitcoin dia power kerana blockchain. Bukan kerana Bitcoin, kerana blockchain tu. Blockchain tu dia hidup, dia aktif, dia on setiap 24 jam kerana dia ada node. Kan, siapa yang jadi node, dia akan dapat benefit, dia akan dapat commission lah kan. So, kena tengoklah siapa nak jadi node. Kelayakan dia memang sangat-sangat ketat lah kan, sebab dia melibatkan kos. Sebab nak kena on PC 24 jam. So mungkin ada yang tak ada peralatan. Jadi itu adalah Pi browser. Nak bagi nampak powernya Pi browser. Kalau kita tengok kan, kita just tengok je lah. Ada check Pi, wallet Pi, blockchain Pi, apa function semua ni kan. So kalau kita tak explore, kita tak nampak kehebatan Pi browser ni yang berasaskan blockchain. Okay, so dia berhubung kait dengan reward utility kan. Saya dah hantar gambar tu, saya dah bulat. Apa tu maksud dia? Okay, utility users bonus coming soon. Okay, so dia akan bermula bila Kotlin dah lancarkan ekosistem. Katalah kita dah boleh membeli dekat marketplace. So automatic dia akan on blockchain. Sekarang ni dia dah on blockchain, cuma dia letakkan firewall kan. Dia letakkan firewall, kita tak boleh nak buat transaksi lagi. Lagi satu, mainnet wallet kita ni tak ada lagi Pi. Kotlin tak transfer lagi. So kita rasa kita dah di peringkat akhir untuk KYC kan, sebab dah ada berapa 6-7 solution untuk dokumen untuk kita submit nanti. So boleh pilih lah kan. Saya rasa yang tu dah finalize dah. Buat masa sekarang dah finalize. Ada berapa 6-7 tu, pilih salah satu saja kan. Pasport, IC, lesen memandu, itulah yang help punya ID kata macam. Benda tu pun ada. Sebab ada, mungkin benda tu jadikan dokumen kan, sebab tak ada orang yang tak ada IC. Okay, so kita pergi kepada reward utility. Yang ni pun dia akan bermula bila itulah tadi ekosistem tu dilancarkan. Maksudnya kita dah boleh membeli dekat marketplace. Kita dah boleh pergi melancong menggunakan Pi2Go. Kalau kita tengok macam Pi2Go, saya tak pasti dia ada reward ke tak. Sebab ada yang ekosistem lain dia bagi point. Macam Express Pi. Okay, Express Pi dia bagi kredit. Kredit ni macam point lah. Kan kita membelanja, kita dapat point. Yang tu kita dapat satu. Lagi satu, kita menggunakan Pi browser. Dia macam ni. Untuk kita lebih mudah memahami. Okay, contoh hari ni kan. Hari ni daripada pagi sampai sekarang, berapa lama masa kita habiskan kan dekat handphone kita ni? Kita menggunakan WhatsApp, kita tengok Facebook, kita tengok YouTube. Jadi dia kira berapa lama. Katalah 24 jam,
10 jam kita menggunakan handphone kita untuk search internet kan. So dia pecahkan lah. Facebook berapa lama, YouTube berapa lama, WhatsApp berapa lama. Jadi konsep reward utility ni, berapa lama kita menggunakan semua tu kan, tapi kita guna Pi browser. Sebab tu apa-apa benda kita menggunakan Pi browser. So kita akan dapat dua manfaat. Pertama, kita guna Pi browser. Nanti dia adalah calculation dia kan. Sebab Kotlin dah buat dia punya AI algorithm. So dia sistem akan check kita guna Pi browser ni berapa lama. Semakin lama kita menggunakan Pi browser, sama ada kita nak access mencari maklumat, kita nak search YouTube ke, nak layan YouTube guna Pi browser, nak nak buat pembayaran ke kan, online banking maybe to you ke, sign click ke kan, apa-apa benda kita menggunakan Pi browser, kita akan dapat bonus dalam bentuk Pi. Itu yang pertama. Yang kedua, katalah kita guna kita nak membeli dekat Express Pi. Pertama sekali kita guna Pi browser, dah dapat bonus kat situ. Kedua, kita berbelanja guna Express Pi. Kerana apa? Kerana Express Pi dia ada kredit, dia ada point lah kan. So dua manfaat. Sama juga kita guna Pi browser untuk kita access dekat PiChat kan. Mungkin ada lagi yang tak daftar PiChat. PiChat ni PiChat media sosial berasaskan Pi network. Okey, kalau saya review sedikit PiChat ni, dia ada application. Okey, kalau kita pakai application, kita tak access melalui Pi browser. Okey, bonus PiChat ni 95% pendapatan syarikat dia pulangkan balik kepada user yang aktif, yang ada tanda verify color hijau tu. So dia ada dua keadaan. Katalah kita tak nak access guna Pi browser, kita guna PiChat direct application, kita dapat juga bonus baik PiChat. Tapi kalau kita access menggunakan Pi browser, kita kita check dekat PiChat kan, kita akan dapat dua bonus. Satu bonus PiChat, satu bonus Pi browser. Jadi hipotesisnya, semakin lama lah kita menggunakan masa kita seharian menggunakan Pi browser, jadi bonus tu dia akan kira setiap saat. Katalah hari ni 10 saat je kita access guna Pi browser, so dia akan mana AI algorithm dia akan check calculation lah. Katalah 10 jam kita guna Pi browser kan, semua benda kita access menggunakan Pi browser, AI akan calculate lah 10 jam lah. Yang tu bahagian Pi browser. Kita access tu dekat mana? Katalah kita membeli belah kan, banyak window shopping dekat PiChemo kan. So kita menghabiskan, kita ni suka window shopping. Kita window shopping pun disebabkan kita menggunakan Pi browser, walaupun kita tidak membeli, Pi akan bayar kita lah. Pi kita akan dapat bonus dalam bentuk Pi lah, selama mana kita menghabiskan masa kita dalam Pi browser dengan PiChat. Jadi dengan ekosistem ni, lepas ni kan, macam saya cakap sebelum ni kan, macam sekarang ni kita tahulah Pi ni kripto kan, Pi ni coin, dia ada blockchain. Mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, semua orang akan guna Pi browser, walaupun dia orang tak mining Pi, dia orang tak ada ilmu tentang Pi, dia orang tak nak tahu pun pasal kripto. Dia orang nak install Pi browser ni. Kenapa? Kerana manfaat-manfaat tersebut lah kan. Dapat bonus, dapat point, dapat reward kan. So nanti sama juga macam PiChat kan, orang tak tahu lepas ni 5 tahun akan datang PiChat ni adalah dia di bawah Pi network coin kan, Pi coin. So dia orang semua akan install PiChat. Kerana apa? Kerana dia orang dibayar. Main media sosial chatting kan, habis masa 24 jam sehari ke, dan esok sambung lagi, dia orang akan dibayar dalam bentuk Pi. Pi tu dia orang dah boleh jual nanti kan, sebab dah open mainnet kan, benda ni dah 5 tahun 10 tahun, semua orang akan datang
kepada paycheck. Samalah macam hari ni orang pergi kepada TikTok. So orang dah tak berapa layan dah YouTube. Sebab TikTok ni punya apa syarat tu tidak ketat macam YouTube nak jadi apa ni YouTuber kan. So TikTok lebih senang apa ni, dia punya function, dia punya editing video semua tu, soundtrack, background semua memang senang untuk edit. Memang layan lah. Jadi benda tu dia berubah kan, daripada Facebook orang pergi YouTube orang pergi TikTok. Lepas pada ni tak mustahil orang akan pergi dekat paycheck kan, walaupun kita tak aktif sangat lah kan, tapi kita ada posting dekat paycheck. So orang akan pergi dekat situ. Dia macam apa, dia akan jadi macam semut dia akan pergi dekat gula ni kan. Gula ni dia tak cari semut kan, manalah semut ni, tolonglah makan aku tak. Semut tu dia akan cari tempat manisan, tempat gula tersebut. Paycheck tu macam tu lah. Sama juga macam pie browser kan, apa yang ada dalam apa ni, pie browser kita ni dia based on web 3.0. Apa yang Facebook nak hari ni kan, dia orang beralih kan, sanggup tukar nama daripada Facebook kepada Metaverse. Ingat benda tu senang ke? Suka-suka ke nak tukar nama? Jadi dia ada something yang dia panggil apa ni, macam evolusi lah daripada Facebook kan kepada Metaverse. Jadi Metaverse dia kena ada web 3.0 untuk akses benda tu. Kalau web 2.0 ni dia tak support kan, dia kena ada yang cermin mata yang AR ataupun yang VR tu. Jadi tak mustahil lepas ni Facebook kan, kalau dia tak join mana-mana, so mungkin dia akan join Pi. Sebab Pi browser dia ada web 3.0 kan, walaupun dia tak join blockchain Pi ataupun dia tak join Pi crypto. So dia akan join web 3.0. Apa benda yang dia perlukan kan, kalau tengok hari ni Microsoft dia sudah beli syarikat yang mengeluarkan permainan Dota kan, Dota dengan Call of Duty. Microsoft dah beli dah berapa bilion dah. So yalah, kalau tengok kan Microsoft dengan game benda yang sangat berbeza. Tapi dia nak tak nak, dia orang kena terima, dia orang kena ambil benda tu sebagai untuk dia orang kekal relevan lagi 10 tahun, 20 tahun. Kalau macam Metaverse kan. Metaverse kalau tengok segi dia orang punya ni, mungkin boleh pergi 20 tahun ke 30 tahun Metaverse ni. Lepas Metaverse ni, ada lagi dunia yang kita tak boleh nak bayangkan lah. Sebab Metaverse hari ni pun kita tak boleh nak bayang. Sebab dia tak logik. Kan, siapa yang adalah info pasal Metaverse kan, dia ada dua coin ke token Sandbox dengan Decentraland Mana kan. So dua ni yang paling famous lah kan, Sandbox dengan Decentraland Mana. So dua ni dia ada dunia digital. Macam bumi, kita boleh beli tanah secara maya. Dan tanah dia tu menyebabkan tak logik, lebih mahal daripada tanah yang fizikal. Jadi benda tu tak logik lah, tapi orang beli. Ada kapal maya, orang beli kan. Sekarang kalau kita tengok Prada, Adidas, apa ni yang terbaru, Warner Music dah beli tanah dekat Sandbox. So mungkin Warner Music akan lancarkan apa ni, pesta muzik secara maya menggunakan inilah yang spek tu, AR dengan VR tu. Jadi benda tu kita rasa macam tak logik sebab kita tak belajar dan kita tak tambah ilmu. So kalau kita kata lepas ni kan, semua dah jutawan kan, saya doakan semua jutawan kan, belilah tanah walaupun kita rasa agak tak logik. Sebab tanah tu kita boleh pecahkan lot, dia panggil apa plot ke apa. Kita beli tanah, kita boleh pecah-pecahkan. Kalau tanah fizikal kita panggil lot kan, pecah lot. Beli tanah 1 ekar, kita pecahkan jadi lot.
Kalau dekat sandbox dengan Decentraland tu, kita beli tanah, kita boleh pecahkan jadi plot-plot. Dia panggil plot tak silap saya. Plot ataupun blok. Dan tanah tersebut kita boleh jual. Kita boleh jual ataupun kita nak sewa. Kita boleh sewakan tanah tu. Jadi benda ni sebab benda baru lagi, kita tak nampak lagi kesan dia akan datang. Cuma kita tahulah siapa yang rebut awal kan. Sama juga siapa yang grab Bitcoin, dia orang dah financial freedom kan, time freedom. Sama juga siapa yang cuburi awal dalam dunia NFT dengan metaverse. NFT ni dah orang kata dah hampir matang dah, sebab NFT ni dah lama kan. Sekarang ni zaman metaverse kan. So siapa ada duit lepas ni, belilah tanah dekat sebab dekat Malaysia pun ada. Jadi kita boleh pilih tanah dekat mana kita nak beli. Jadi kita boleh bangunkan tanah tersebut dekat mana satu dunia kita boleh beli. Contohlah kita nak beli tanah di Dubai tapi dalam maya punya. So benda tu memang kita boleh realisasikan. Dan tanah tersebut kita boleh bangunkan ataupun kita nak sewakan. Jadi kata makin lama kripto ni makin tak logik lah, tapi benda tu dia bergerak kan. Sebab internet ni, blockchain ni dia bergerak. So sekarang ni kalau kita tengok sistem kewangan tradisional kan, macam bank dunia, bank negara, dia menghadapi menghadapi konflik lah ataupun benda baru, benda teknologi kan. Jadi tiada mana-mana negara ataupun badan yang boleh tolak teknologi. Teknologi ni dia datang, sama ada kita nak terima dia ataupun kita nak block dia datang juga. Kalau lambat cepat dia datang juga benda tu, benda teknologi. Kalau kita tengok hari ni kan, banyak negara menolak kripto. Tapi hari ni mereka mula menerima NFT dan metaverse. NFT, metaverse berada dalam kripto. Kalau kita tengok hari ni, kita faham kan, siapa yang banyak membaca pasal kripto ni, kita tahu kenapa banyak negara tak suka kripto. Kerana dia punya risiko tu terlampau berisiko, terlampau tinggi. Yalah, apa-apa pelaburan memang berisiko kan, kalau kita tak ada ilmu yang cukup. Saham ke kan, pelaburan apa-apa pun kalau tak cukup ilmu, sangat berisiko lah kan. Kalau tengok hari ni, kalau kita ambil contoh Bitcoin kan, Bitcoin dah ada yang dah rugi 100,000, 200,000, 300,000. Sebab kalau siapa yang beli harga 200,000 lebih, memang dia akan loss lah 80,000, 100,000 satu Bitcoin. Kalau siapa yang ada 10 Bitcoin, kalau dia loss 100,000, dia dah loss 1 juta selagi mana dia tak jual lah kan. So rugi atas kertas lah. Itu menyebabkan banyak negara-negara tak bersetuju dengan kripto ni, terutamanya Bitcoin lah kan. Kalau Ethereum, altcoin yang lain lagi mereka tak bersetuju. Sebab kalau kita tengok macam Bitcoin sepatutnya dia dah matang kan, dia dah 12 tahun. Tapi disebabkan spekulasi, disebabkan kabar angin, dia mudah terikut. So orang pun jual. Kita yang tak cukup ilmu, kita pun emosi kan. Kita emosi, kita pun tak jual rugi. Untung memang tak dapat dah kan. Modal mungkin dapat, mungkin rugi dah, kita pun jual lah. Padahal itu adalah game kan. Game whale ataupun institusi yang kawal harga kripto dunia. So diorang beli kat bawah balik. Kalau altcoin, lagi dah kita tak boleh nak harap. Sebab diorang ni altcoin kan, macam Ethereum, Binance, semua tu lah kan, ada lebih kurang 17,000 tu diorang follow Bitcoin. Jadi tengok kripto hari ni, walaupun dia dah 12 tahun, ada yang 11 tahun, 10 tahun, dia still tak matang. Sebab dia tiada ekosistem. Dia hanya mengharapkan untung rugi kan. Sama juga macam Ethereum punya smart contract. Smart contract dia lebih kepada orang yang nak crypto coin. Tapi dia orang tak ada ekosistem juga. Kalau tengok hari ni macam Solana kan, Solana dia bekerjasama dengan
Opera browser. Kerana apa? Dia joint venture tahu tak dengan Opera browser ni. Macam Pi semua dah ada kan. Coin, dia ada blockchain, dia ada Pi browser, dia ada wallet dia sendiri. Ada tu tumpang wallet orang lain. Kan ni Pi ni ada Pi wallet sendiri. Jadi siapa yang join Pi sebenarnya, siapa yang belajar sudah cukup dah dekat Pi ni. Sebab banyak sangat benda-benda baru kan. Sama juga mainnet. Mainnet ada pula dua fasa kan, close mainnet dengan open mainnet. Kita faham lah kenapa ada close mainnet, isunya KYC je sebenarnya. Kalau contoh sebenarnya kan, dia isu berbangkit sebenarnya belah-belah negara Afrika tu. Sebab tak ada IC. Kalau kau gunakan 3 kaedah ni, pasport, IC dengan lesen memandu, berapa ramai kan, berapa juta Pi kehilangan pioneer. Itu isu KYC sebenarnya. Ditambah lagi kan, ramai saya dapat PN daripada Syria, daripada Palestin, daripada Myanmar, Kemboja. Diorang kan pelarian, tak dekat. Kalau konti menerima 3 ni, kita sudah membunuh berjuta-juta harapan penobong Pi. Jadi benda ni ialah kita pun memanglah bulan 12 tu terus nak masuk open mainnet kan. So tiba-tiba bila cek sebab banyak sangat konti memang dapat feedback yang sangat kritikal lah. Sebab tak ada IC, tak ada kad. Hanya ada kad macam kita skeping. Macam kita kalau ada yang pergi cucuk vaksin, ada kad kan. Kad tu. Ada orang punya macam kad tu lah. Kan? Tak ada butiran apa-apa. Hanya ada cat, ada cok. Dia panggil apa NCHER tu benda tu. So konti pun terpaksa lah buat enclosed mainnet. Mainnet tertutup ni sebabkan isu KYC benda ni lah. Sebab berjuta-juta ada masalah isu KYC dokumen. Ditambah lagi kan 2 bilion tes. Okay, dengar. Dengar. Allah, Assalamualaikum. Semua dengar ke tak? Halo, Assalamualaikum. Salam, dengar. Coach dengar tak? So kita tunggu coach lah. Mungkin coach masalah. Coach hilang. Okey, begini sebenarnya. Kita kena cari gigi, okey? Terima kasih. Kepada Sifu Zizul, sila tarik lagu sikit.
Mohon ulang suara. Cikgu Zizul, Sifu Zizul, sila tarik lagu ya. Okey, sorry geng, iklan. Iklan. Okey. So kita kita sambung balik kan. So sekarang ni ada lebih kurang 2 bilion kan. 2 bilion manusia yang tiada akaun bank. Jadi misi Dr. Nicholas ni, Pi browser ni nanti akan jadi akaun bank lah. Kan? So tak mustahil akan datang orang dah tak guna dah akaun bank. So orang akan guna wallet. Sebab wallet ni banyak sekarang. Banyak sangat sekarang wallet ni. Kan bila ada macam contoh macam apa ni, Touch and Go, Boost, GrabPay kan, Samsung Pay, Apple Pay, semua nak jadi pay dah lepas ni. So bila lepas ni kan, kripto ni dia terus masuk kat wallet kan, ada yang boleh, ada yang tak boleh kan nanti. Tapi masa akan datang, wallet kripto ni dia boleh access terus dekat wallet mana-mana. So dia tak melalui bank dah. Jadi trend akan datang, mungkin lepas ni orang muda kan, orang belia dia tak guna akaun bank dah. Jadi topik kita malam ni, Pi browser ni adalah orang kata kita akan nampak dia punya function akan digunakan oleh semua orang kan, orang yang tak terlibat dengan kripto ataupun orang yang tak ada Pi tapi dia ada Pi Pi browser nanti. Sebenarnya dia tak jadi pelik dah. Sama juga orang tak mining Pi tapi dia ada Pi browser. Kita tengok contoh lepas ni kan, kita akan jumpa sekarang ni kita tak nampak lagi benda ni kan, akan datang. Kita tengok handphone member kita kan. Kalau tengok sekarang majoriti ada akaun Shopee ataupun aplikasi Shopee ataupun Facebook, WhatsApp. Tapi akan datang semua orang akan ada akaun Pi browser. So benda ni tak jadi pelik dah. Aku rasa kau tak main kripto, tapi macam mana kau ada Pi browser? So benda ni kita rasa macam hebat kau ada Pi browser. Padahal dia tak ada Pi pun. Jadi Pi browser tu dia punya manfaat nanti, mungkin sekarang dia ada berapa manfaat ni? Dia ada lebih kurang, ada berapa ni? 367. 7 je fungsi dalam Pi browser ni. So bila dah siap decentralized application, kita tak tahu sama ada dia akan masuk dekat Pi browser ataupun dia ada application yang lain. Yang ni kena tunggu progress lah. Kalau decentralized application ni dia masuk dalam Pi browser, lebih senang sebenarnya. Tapi kalau tengok Koti punya cuma kaedah dia kan, mining pun tekan je 24 jam, tekan esok pula kan. Wallet pun ada dalam Pi browser, blockchain pun ada dalam Pi browser. Koti ni memang dia nak memudahkan kan. Ada yang tak ada IC mana dia buat kan, dia buat submit dokumen yang lain. Bagi saya Koti ni dia mendengar masalah kan, sebab dia punya misi pun kan, misi dia pun orang akan menggunakan Pi setiap hari kan. Sama juga yang tanya bila nak masuk exchange, bila nak masuk Luno lah, Binance lah. Sekarang kita ada lebih kurang hampir 400 exchange kan. Bursa kripto, tempat jual beli kripto ada 400. So kalau Pi nak berjaya, Pi kena masuk dekat 400 exchange. Itu konsep yang lama. Sebab misi Pi ni dia tak nak Pi berada di exchange
telah semua exchange, nanti dia punya matlamat untuk penggunaan Pi tu dia takkan berlaku. Orang beli Pi ni, orang jual, orang beli jual. Halo. Sifu hilang. Dengar ke semua? Saya dengar tapi Sifu tak ada. Okey. Hello, test. Okey kan, saya guna handphone sahabat saya ni. Saya sambung kat sini lah. Macam handphone saya tu tak bagi kerjasama. Okey, saya guna dekat telefon MCK ni. Saya punya team ni. Okey, saya sambung kat sini. Okey, so apa ni? Okey, so saya rasa itu je kita punya kelas malam ni. Okey, so saya ada announce satu berita apa yang panggil, satu projek khas lah. Dan sebelum saya open Q&A, saya akan announce satu projek khas. Okey, so kita percaya lepas ni bila Pi sudah masuk dah boleh berbelanja dekat ekosistem, dengan Pi sudah boleh kita boleh jual lah kan, untuk dapatkan cash. So itu adalah perkara yang paling banyak kita kena belajar sebenarnya, isu pengurusan lah kan, pengurusan Pi, jumlah Pi yang kita ada. So bila ada lockup percentage, ia adalah teknik untuk kita menjaga jumlah Pi kita tu, agar mungkin hari ni ada yang ada Pi 2,000 kan, mining 5,000, 10,000, 20,000, baguslah. Cuma yang paling penting adalah kan, bila Pi sudah berusia macam 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, berapa baki yang tinggal? Berapa baki yang tinggal Pi tu kan, yang 10,000 selepas 10 tahun.
Ada lagi tak 1,000 Pi? Jadi kalau kita tengok hari ni kan, siapa yang main kripto sekarang memang banyak loss. Kan, orang rugi pun rugilah, daripada rugi lagi. Itu dia orang tak boleh nak kawal emosi. Daripada rugi lagi, kan baik jual sekarang. Ataupun kalau orang yang sabar kan, dia ada pendapatan yang lain, dia orang boleh hold lah. Dia orang boleh tangguh, dia orang boleh simpan koin tersebut walaupun rugi kan. Rugi banyak. Sekarang ni memang rugi banyak. 1 trilion lebih rugi market dunia kripto hari ni. Jadi Pi kita tahu walaupun ada ekosistem, kita nak ajar kan, kita nak ajar kita punya ahli lah kan. Kita akan lancarkan satu projek khas. Bermulanya ekosistem, kita dah boleh transfer, kita dah boleh berjual beli, kita akan buka grup khas. So dia open kepada semua ahli Pi Network Malaysia lah kan. Dalam grup Telegram ni kita open, siapa nak kita ajar. Kita akan buat grup khas, grup Telegram khas. Nama pun kita tak ada nama lagi sebab kita belum lancarkan, sebab saya dah present kepada grup projek 100 hari. Hampir 2 jam saya present ni projek khas Pi ni, untuk kita ajar macam mana nak uruskan jumlah Pi. Siapa yang buat 90% kan, kita nak ajar macam mana dia guna 10% saja, bukan untuk 3 tahun sampai 10 tahun. Mungkin selama-lamanya dia orang menggunakan 10% saja. 90% lockup percentage dengan bila open mainnet kita boleh mining kan. Kita tak sentuh langsung benda tu. Kita guna 10% saja. So yang mana yang lockup percentage 90% kan, guna 10% saja, bukan untuk 3 tahun tapi untuk jangka masa yang panjang. Daripada grup Telegram tersebut, kita punya misi ni, kita nak setiap orang ahli Pi ni kan kalau kata mendapat daripada grup projek 100 hari, ada lebih kurang 10 orang kan, 10 orang yang join saya punya sesi presentation pada hari kami tersebut. Majoriti bersetujulah, dan kita akan buat banyak manfaat kita akan bagi kepada yang join group. So kita kenakan fee. Ialah financial consultant ni kan, takkan tak ada fee apa-apa kan. So admin bantu semua ni okey, tak apalah. Tapi bila nak uruskan coin ni, dia memerlukan komitmen. Sebab kata dah lepas ni kan, semua orang dah jutawan. Kita tak nak jutawan setahun je, tahun depan mana kau punya Pi, dah jual dah, hari-hari aku jual. Kita tak nak, kita panggil paper hand kan, dia jual Pi. Kita tak nak macam tu. So kita tubuhkan grup khas kan, kita open kepada semua ahli Pi 4,000 lebih ni kan. Kita target 100 orang nanti lah. Dan bila 100 orang, kita akan pergi kepada next kita punya misi. Sebelum kita pergi next kita punya misi, saya akan buat kita akan buat kelas. Kita akan buat kelas 2 kan. Kita tak guna Telegram dah. Kita akan meeting, kita akan buat kelas bergantung mungkin setiap minggu. Sebab kita untuk orang baru kita akan ajar ilmu kripto kan. Kita akan ajarlah untuk NFT, kita akan ajar untuk metaverse. Mungkin saya akan ajar, ataupun saya akan cari orang yang layak kan nak bercerita pasal NFT. Mungkin dia orang dah ada yang dah buat NFT, ataupun yang syarikat IT ke kan, yang buat metaverse ke, apa-apalah. Kita akan panggil dia orang, kita akan bayar kita akan bayarlah dia orang kan, yang join grup khas. Kita akan buat mungkin dalam Zoom, dalam yang real punya lah. Kelas pun kita akan buat secara online dengan offline. Nanti saya akan present projek khas ni. So kita akan buat road tour setiap negeri. Road tour setiap negeri. So siapa yang join kita punya grup, nanti kita akan sediakan sijil.
Siapa yang join Pi ni, kita sediakan CJ setiap seorang. Kita ada road tour setiap negeri. So kita akan jelajah lah. Kita akan pergi setiap negeri dan kita akan buat mega dinner. Mega dinner tu mungkin depends lah. Kita akan undi pula lepas ni kan nak buat dekat mana mega dinner ni. Bila kita dah road tour kan, kita akan buat mega dinner. Okay, masa mega dinner tu kita akan lancarkan kita punya koperasi. Cuma koperasi ni dia tak boleh melibatkan kripto, mata wang digital. Dia salah. So kita akan gunakan, bila kita pergi kepada koperasi, misi kita adalah setiap orang kan. Dalam ni ada lebih kurang, saya pun tak nampak ada berapa orang yang live hari ni kan. Kita akan pergi kepada fizikal punya bisnes. Sebab kita percaya hari ni kita mining Pi, kita belajar kripto, tak semestinya orang yang kita nak wariskan, contohlah macam anak kita kan, ataupun keluarga kita, dia orang tak berminat pun pasal kripto. So kita nak ada, setiap orang ada physical business. So kalau kita nak lebih berjaya, kita memerlukan tim, kita memerlukan persatuan ataupun koperasi. Okay, so daripada 10% tersebut, kita akan urus. Bila ada koperasi, kita akan buat projek secara fizikal. Nanti ni saya akan buat guru kelas khas kan. Saya akan present detail kita punya untuk game 3 tahun 10 tahun akan datang. Kita tak main dah kripto macam ni kan. Biar benda tu Pi kita tu main ni tu, kita just orang kata yalah tekan je lah. Cuma kita lebih kepada fizikal punya business. So kita punya misi adalah setiap orang ada bisnes fizikal masing-masing dan boleh diwarisi. Kita bukan orang kata kita nak bisnes tahun ni buka, tahun depan tutup. Kita tak nak macam tu. Kita nak setiap orang ni, katalah ada lebih kurang 4,000 kan. Setarget 100 orang pun cantik dah. Untuk kita tubuhkan koperasi. Setiap orang ada bisnes dan bisnes tu ialah senang untuk orang urus daripada kripto ni kan. Kripto ni kadang-kadang orang nak main benda tu, orang kena belajar, orang kena pergi kelas, kadang-kadang orang malas benda tu. So kita punya option adalah setiap orang ada bisnes fizikal kan. Kita akan banyak step lah kan. Kita akan buat bisnes individu dengan bisnes by koperasi. Bisnes by koperasi ni bisnes yang melibatkan projek besar, kos yang agak besar jugalah. Tapi bila koperasi tu nanti banyak manfaat yang kita akan dapat. Sebab bila kita main koperasi nanti, kita lebih kepada kita nak tolong setiap ahli Pi. Sekarang kita ada lagi kan, kita hidup lagi. So bila kita dah tak ada, apa koperasi akan bantu kita macam mana nak uruskan coin kita, bisnes kita. Jadi benda tu kita akan selaraskan. So the next game adalah orang panggil apa, kalau orang putih panggil game changer. Kita tak main kripto dah, tapi kita tahu kripto kita tu makin banyak setiap hari. Kita tak nak sentuh dah kan. Kita guna 10%. Nanti kita akan ajar macam mana nak gunakan 10%. 90% tu boleh lock up untuk selama-lamanya. Guna 10% saja. Dalam kripto ni kita kena tahu kan, sebab kita dah nampak utility Pi, prospek Pi, manfaat yang ada dalam Pi browser, blockchain Pi. Kita dah nampak kita boleh hold untuk jangka masa yang panjang. Jadi harga Pi tu dah akan meningkat setiap masa lah kan. Coin Pi kita pun makin bertambah. Jadi untuk kita orang kata apa, sebagai backup plan kan. So kita plan setiap orang ada bisnes fizikal, dan bisnes fizikal kita tu kan kita nak buat sistem, siapa pun yang handle benda tu dia akan grow dengan sendirinya. Kita nak letakkan kita punya community ni kan, kita punya
kesatu paduan ni ke arah yang semua orang dapat manfaat. Macam kripto hari ni kita main, kita je dapat manfaat. Biar next game kita, orang sekeliling kita kan, adik-beradik kita, orang kampung kita dapat manfaat. So kita lebih kepada community lah. Sebab main kripto ni stres. Tak best main kripto ni, setiap masa kita nak berhadap dengan handphone. So bila kita dah ada dana, kita dah ada duit, pun dah jadi duit, kita tukarlah kita punya game. Yang takkan selama-lamanya nak pegang handphone, nak main, nak kena check graf naik harga pi. So maksudnya kita boleh beralih dah. Dan kita punya fokus kepada yang lebih apa kita suka kan. Contohlah aku berimpian nak ada something business. Okay, so kita tengok. So kita adalah pengisian-pengisian yang kita akan lakukan. Sebab kita tak nak join bisnes tersebut trial and error. Tak. Kita nak cari bisnes yang dah trusted, yang dah ada profit proven. Memang dah ada untung setiap bulan ataupun setiap tahun. Ataupun apa market perlukan. Okay, so saya open first soalan Q&A. Okay. Okay, geng. 10.50. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Saya buka sesi soalan. Alhamdulillah faham. Alhamdulillah faham. Terima kasih. Okey, ada soalan tak? Ataupun kita nak tutup kita punya sesi malam ni kalau tak ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach, kita tu nak tanya tu soalan biasa tanya semua lah. KYC tu dia kena selesaikan sebelum mainnet ke macam mana tu? Apa ni? Boleh ulang lagi sekali ke soalan tu? Gemar. Saya gemar tadi. Soalan saya tuju tadi. KYC itu adakah belum KYC belum mana? Sebelum mainnet Okey, siasat kita. Okey, so sekarang ni dia mainnet dia ada dua fasa, close mainnet dengan open mainnet. Sekarang ni fasa close mainnet lah. Isu yang sangkut ni dekat KYC. Jadi sekarang ni sebab ada dah buat yang kota 100 start negara, 50 start negara. Next dia akan ada mass KYC. Mass KYC ni semua orang boleh buat KYC. Bila katalah esok kan, kita doakan esok lah KYC. Semua orang boleh buat KYC. So dia ada masa lah untuk KYC. So siapa yang dah lepas KYC nanti, katalah Kotin dah buka untuk kita berbelanja dekat Paichemo kan. So yang lepas KYC dah boleh perjual beli barang dekat Paichemo tersebut.
Depends lah apa yang kita nak gunakan Pi kita tu. Cuma tak boleh nak jual untuk dapatkan cash. Itu sahaja. Bila dah open mainnet, sebab fasa KYC ni lama juga. Mungkin sebulan, 2 bulan kan. Katalah Kotin dah akan check dekat sistem. Katalah hampir 30 juta dah buat KYC. Kan ada yang lepas, ada yang fail. So diorang boleh buat kali kedua, kali ketiga lah kan. Bergantung kepada apa yang masalah KYC. Jadi bila dah ramai yang buat KYC, barulah Kotin akan open untuk mainnet. Bila open mainnet nanti kita dah boleh jual belilah Pi. Depends exchange mana. Mungkin Pi exchange ke, kan di bawah Pi Hackathon. Bila dah boleh jual dekat Pi exchange, so kita dah boleh jual dah. Tak payah nak tunggu Pi masuk Binance, dekat Huobi. Sebab kalau ramai dah buat lockup percentage, kan, Binance nak list Pi. Dia kita kena tahu sesatu coin nak masuk exchange, team developer ataupun core team, dia kena bayar fee. Dia bukan free. Contohlah Pi nak masuk Binance. Pi tu core team dia kena bayar fee untuk masukkan Pi dekat Binance. Melainkan Binance yang nak masukkan Pi. Macam contoh Shiba Inu punya token, kan. So dia masuk dekat Binance. Okay. Binance masukkan sebab dia ada permintaan. Kalau nak harapkan masuk sendiri dekat Binance susah. Team developer dia kena bayar fee. Fee tu mahal. Lagi satu, dia ada syarat-syarat kelayakan. Sebab ada juga token bila dah masuk exchange berlaku rug pull. Rug pull saya dah present minggu lepas. So okay, next soalan. Assalamualaikum coach dan semua pioneer. Nak masuk projek special ni, apa dia punya kriteria nak? Adakah perlu hold simpanan PI 2000 ke atas ke, ataupun dia open ke sesiapa saja nak join boleh tanpa ada syarat berapa pegangan PI dia? Terima kasih. Okey, grup khas nanti kalau saya buat minggu depan dia macam tak ada feel. Biarlah kita dah tahu kan, maksudnya kita dah lepas KYC lah kan, kita dah lepas KYC, kita rasa lapang kan, kita rasa lega sebab dah lepas KYC. Dia punya momentum energy tu lain macam kan. Bila kita buat presentation untuk projek khas ni, dia lagi bersemangat. Ramai yang akan join kita punya sesi untuk penerangan. Cuma syarat dia tidak ada kena 1000 ke atas Pi ke 2000. Tak ada. Kita open untuk 4000 ahli ni. Untuk ahli ni sahaja. So bila dia join grup khas tu, semua manfaat apa yang kita buat kan. Contohlah macam dinner, rock tour, macam kelas, semua kita bagi free. Kita bagi sijil. Jadi kita jadikan benda tu eksklusif. Siapa yang join grup khas Pi, kan semua kita akan bagi free. Kita akan bagi free sebab kita kenakan fee. Kita kenakan fee. Katalah tak nak join kan, daripada 4,000 ni kan, kita doakan 100 je. Target saya 100, cantik lah. Sebab nanti setiap negeri kita akan buat road tour. Setiap negeri tu nanti kan, kita akan ada team leader. Team leader ni dia akan buat kelas offline. So kita akan bagilah benefit nanti saya akan explain. Sekarang tak boleh explain sebab benda tu panjang sangat kan. Panjang pun memang panjang sangat sebab itu pun 2 jam. So kita akan open untuk grup Telegram Pi Network ni 4,000. So kita akan open. Semua orang boleh join benda tu. Cuma kita ada sedikit fee lah. Kan sedikit fee.
So kita punya target adalah nak buat koperasi. Bila koperasi ni kita nak lebih tolong ahli-ahli Pi ni. Mungkin tak ramai berminat dengan kripto kan, sebab dia ada impian nak ada bisnes, katalah nak ada workshop kan. Biarlah workshop kita tu satu Malaysia ada kan, walaupun kita duduk kat Sabah, aku ada workshop dekat Sarawak, dekat Kelantan, dekat Perak. So kita nak sistemkan benda tu. Benda ni kalau kita tak join grup khas, kita boleh buat sendiri. Tapi benda tu kita try and error lah kan. Kalau contohlah kita buka kat Sabah je lah, kedai kita ada. Tapi projek kita ni kan, kita nak jadikan koperasi. Walaupun kita berada di Sabah, kita ada cawangan kat Sarawak. Mudah cerita, setiap negeri kita ada cawangan. Sebab tu saya cakap, kedai fizikal kita tu siapa-siapa pun boleh urus dan boleh warisi. Bila kita dah fokus pada workshop, kita dah tak fikir dekat kripto Pi kita tu kan, kau bergeraklah sendiri, esok kau tekan, lusa kau tekan. Jadi kerana sistem ni, sebab kita dah ada modal kan, kita kena ada team. Benda ni kita tak boleh nak buat seorang-seorang. Kalau kita buat seorang-seorang, kita bermula daripada kosong, kita bermula daripada A, kita pergi kepada B, C, nak sampai ke Z kan. Baru kita ada ilmu, berapa kali dah kita jatuh kan, berapa kali dah kita jual, berapa banyak dah kita jual Pi untuk kita pump bisnes kita tu. Sebab kita try tak jadi, kan, mungkin 100 teknik dah kita guna, barulah berjaya. Kita tak nak macam tu. Bila ada team kan, bila ada koperasi, bila ada support, dalam masa singkat bisnes workshop kita tu boleh berkembang dalam masa yang singkat dan banyak cawangan. So tak mustahil, sebab kita bukan nak main market Malaysia je kan. Mungkin bisnes kita tu boleh lebarkan kepada luar negara. Sebab kita ada Pi Chemo, depends kepada produk apa kan. Kalau workshop susah lah nak masuk Indonesia kan. Mungkin ada produk tu dia boleh menggunakan express, flight ataupun kapal. Sebenarnya tu kita akan bagi tips. So kita akan quotation lah. Kita akan bagi nasihat lah. Kan nak buat produk apa, bisnes apa. So kita pun buat macam ni, apa step supaya produk tu bukan dia seorang yang boleh buat. Dia boleh buka kata apa untuk ahli Pi juga kan, yang tak ada idea nak buat bisnes apa. Panjang pula. So next soalan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak coach kita tu. Jelas terima tu. Soalan ke sebelah dah. Soalan. 1-2 soalan lagi. Next kita akan buat bila dah lepas KYC semua, kita akan buat sesi presentation untuk grup khas ni. Masa tu kita dah semangat berkobar-kobar dah. Soalan. 1 soalan ke 2 soalan? Satu lagi kan, sebab kita dah boleh tengok dia punya preview new simulation mining kan. So kita dah boleh kira dah pendapatan kita bila dah open mainnet kan. Kita dah boleh kira siap-siap
sehari berapa pi kita dapatkan. Katalah kita ambil katalah sekarang ni majoriti ramai nak vote 1 pi 314 kan USD. Ni harga konsensus lah kan. Sebab kita tengok banyak team developer dan kita semua pun 314 bagi saya tengah-tengah lah kan. Tak rendah, tak tinggi kan. So kalau 314 yang ni kita boleh buat calculation lebih kurang 1,003 lah kan. Kalau kita dapat 5 pi sehari, kita dah dapat 5,000. So katalah kita dah boleh check terus dah kan. Kalau konsisten rate tu kita dapat 5 pi sehari kan, sebab kita tak tahu lagi net open mainnet kita dapat 5 pi ke tak sehari kan. Anda kata dalam masa sebulan sistem kita dapat 5,000 pi sehari kan. Sebulan ke, kalau berani resign terus. Kalau dah dapat 5,000 sehari, bang, kak, resign terus kerja. Fokus kepada pi, kita punya projek bisnes apa yang kita nak buat sendiri dengan kita punya projek dengan koperasi lah. Sebab banyak lagi kita akan buat dalam dia punya pengisian koperasi ni. Sebelum wujudnya koperasi, banyak lagi step yang kita kena, maksudnya kita dah nak ada bisnes setiap orang. Cuma bila ada koperasi tu macam mana kita nak grow. Sebab kita kan dah ada guru khas ni. So benda tu kita akan briefing. Step by step. Sampailah wujudnya koperasi. Bila wujudnya koperasi, kita akan buat projek mega lah. Kan kita tak main dah kripto. Kan kita main projek yang yalah, bila kita ada team, kita ada dana, kita ada kesepakatan, kita boleh bantu masyarakat di tempat kita. Itu kita punya misi. So bila kita berada di tahap tersebut, semua orang boleh rasa apa yang kita ada sekarang. So okay, mungkin soalan terakhir lah. Soalan terakhir. Kalau tak ada soalan, kita tutup lah untuk sesi kali ni. Okey coach. Okey, seandainya tertubuhnya koperasi tu nanti, ni mungkin ada juga yang nak tahulah. Pejabat urusan nanti di mana ya akan dibuka? Okey, so benda ni dia apa sebab kali tengok dekat kita punya itu penting kita nak buat road tour setiap negeri tu kan. Sebab setiap negeri akan ada team leader. Bila ada team leader, sama ada dia nak mengajar ataupun dia nak cari orang lain mengajar kan. So kita target setiap negeri akan ada training center. Bukan untuk mengajar kripto je, mengajar benda-benda bisnes lah, pengurusan kan, memasak, make up ke apa-apa benda. So kita target setiap negeri akan ada training center ataupun pejabat lah kan. So saya rasa benda tu lebih senang, lebih mudah untuk orang pergi. Cuma kalau segi HQ tu, itu tengoklah kita by progress lah kan. Sama ada perlu ke benda tu ataupun kita setiap negeri ada kan. Cuma kita communicate dalam team. So mungkin benda tu kita tengok kepada keperluan lah. Dan bila koperasi ni kita akan lantik penasihat. So ada jawatan-jawatan. Cuma kita tahu, kita nak semua orang tahu, akan datang setiap negeri ada center kan. Sabah ada center, Sarawak ada center, Kelantan ada center, Pahang ada center, Johor, Kedah. Bukan center dekat untuk kripto je. Semua yang berdaftar ahli ada bisnes nak buat. So kita propose dulu kan. Sama ada bisnes ni boleh buat by personal ataupun by koperasi. So kita masukkan dalam meeting macam mana. Bisnes ni boleh buat untuk projek mega. Kita tengok kepada keadaan semasa. Contoh daging kan, daging lembu ataupun ayam kan. Tak selesai lagi isu ayam. So kita buat ladang ayam lah. So tengoklah kan. So yang ni saya kena present akan datang lah.
Sebab dia sangat detail, sangat panjang benda ni. Cuma kita nak pergi ke arah tu. Kita nampak. Biar kita rasa semangat nak main ni Pi. Bukan kerana kita mengharapkan Pi akan datang 5 tahun, 10 tahun akan datang. Apa yang kita buat ni, anak cucu-cucu kita ni boleh sambung. Okay, so ada soalan lagi tak sebelum saya tutup lah. Okey, Coach, jelas dengan jawapan. Okey, ada soalan lagi tak? Last soalan ke? Assalamualaikum Coach. Berkenaan dengan KYC, adakah dia akan jemput pada setiap panier untuk dapatkan KYC tu ke macam mana Coach? Okey, KYC ni dia ikut sebab guna Yoti tu ada lebih kurang 300 ribu orang dah yang menggunakan Yoti lah. Kan semua dah verify dah. So yang terbaru 100 dengan 50 orang. Dengan 50. Mungkin dalam 300 ke 400 orang. Okey. Golongan ni dahulu yang akan dapat verify dan dapat transfer dalam wallet. So yang 300 ke 400 ribu orang ni, dia orang kan ada team. Jadi team earning lah ataupun team leader ni yang akan verify KYC setiap team earning masing-masing. So dia ada berapa orang, tak silap saya 4 orang ke. Contoh bawah saya ni kan, saya check ada lagi 3 orang yang akan check. Sebelum last kali akan guna AI lah, AI punya algoritma untuk check semua tu. Jadi maksudnya team leader punya earning tu akan check dulu. Daripada 300 ke 400 ribu orang akan check dia punya team masing-masing. Daripada team masing-masing tu bawah dia kan ada team lagi. So macam tu lah KYC dia akan dia akan berjalan. Lagi satu KYC dia ada charge 1 Pi lah untuk dia panggil apa, KYC punya validator kan, yang mengesahkan isu KYC tu, maklumat semua tu. So ada dapat komisen lah. Dan Kotim tak ambil pun kan, dia bagi dekat yang validate, yang check team earning tu. So lepas ni siapa yang dah KYC, dah verify, boleh rebut peluang lah kan. Kalau kata ada 100 orang bawah kita punya sendiri ni ya, so banyak jugalah kita dapat. Jadi proses KYC tu kita percaya kan, sebab ni dah peringkat akhir dah. 100 orang dah lepas, 50 orang pun dah lepas, cuma dia nak tahu apa masalah lagi kan. So kalau tengok daripada gambar yang kita punya kawan tu hantar tu, ada 6 ke 7 jenis dokumen yang semua orang boleh submit. Pilih je salah satu yang mana yang kita ada. Buat setakat sekarang lah. Okay, so saya rasa itu saja untuk kita punya kelas hari ni. So saya harap semua orang dapat input yang positif lah kan, yang positif. Abaikan mereka yang yang tak percaya dengan Pi, yang condemn Pi. Kalau saya tengok hari ni sebenarnya ramai otai kripto ni yang mining Pi. Mereka pun tak follow progress, sebab saya tengok pun macam dia orang tak up pun pasal Pi. Jadi kripto ni kalau kita nak tahu semua, kita takkan dapat tangkap. Macam saya sendiri pun bila dah fokus Pi, saya dah tak boleh nak main kripto. Sebab Pi ni, sebab kita nak cari apa dia punya kekuatan.
sebelum ni saya main juga kripto. Tapi bila saya main kripto, Pi ni dia jadi terabai. So sebab tu saya buat projek 100 hari. So saya fokus. Bila bermulanya projek 100 hari kan, ramai yang sendu, ramai yang tak pernah pun ada team tiba-tiba. Jadi saya nak energi, saya nak momentum. Jadi kenapa saya wujudkan projek khas ni? So kita tak boleh nak berada dalam keadaan selesa kan. Saya percaya dalam ni semua orang boleh jutawan lah. Kalau ada 2,400 Pi, kan Pi masuk mainnet dengan 100 USD, dah jutawan. Cuma kita nak kekalkan jutawan kita tu supaya dia boleh diwarisi. So belajarlah pasal Pi ni betul-betul kan. Tahulah sikit basic crypto exchange supaya kita tak boleh ditipu lah. Nanti bila Pi ada banyak, tak ada ilmu kripto, orang boleh scam kita. Kan, orang boleh macam-macam lah kan, dapatkan Pi kita tu. Dan lagi satu, jangan percaya berita, baca boleh. Kan, kalau tengok contoh, bank negara bank Pi lepas ni, biarkan mereka. Sebab kita kena faham, konsep Pi, Bitcoin lah kan, Bitcoin diwujudkan adalah, dia nak lari daripada negara-negara, bank-bank dunia, bank-bank negara, daripada menggunakan duit. Mereka ni boleh buat duit setiap hari. Jadi itu wujudnya Bitcoin. Sebab dia tak terikat, dia tidak dikawal oleh mana-mana pihak. Sama ada pihak berautoriti bank ke, syarikat besar ke. Jadi macam Pi ni kita kena tanam Malaysia Bank kan, Malaysia Bank ke, dia terima Pi, tak terima Pi ke, sebab kita ni decentralized. Bila decentralized, dia tidak ada orang yang mengawal. Walhal koti sendiri pun. Kan? So ada yang tak faham. Bila Pi nak masuk mainnet, so selagi mana Pi tak masuk mainnet, open mainnet, dia tak ada sifat decentralized. Sebab tu sekarang banyak benda kau team lagi jaga Pi ni, sebab tak selesai lagi KYC. Once Pi masuk open mainnet, blockchain dia akan buka seluas-luasnya. Dia akan run setiap saat 24 jam tanpa tidur. Kita tidur pun kan blockchain dia akan berjalan. Mungkin kita akan menyaksikan berbilion transaksi sehari. Masa itu kita dah tidur. Itu untung bila kita bersama dengan teknologi lah. Kan? Teknologi blockchain hari ni. Bukan kerana Pi, kerana blockchain tu. Kita nampak Pi ni, power Pi ni. Lepas ni semua orang akan guna teknologi Pi. Walaupun orang tak main kripto. Jadi itu saja untuk perkongsian malam ni kan. Kita tambah kita punya energy booster tu kan. Sebarkan Pi ni. Dan sepatutnya sekarang ni lah kita kena wawarkan pasal Pi ni. Sebab kita dah tunggu KYC je. Yelah 4 tahun boleh bersabar, 3 tahun boleh bersabar. KYC sekejap je kita dah down. Jadi bila kita tahu masalah keadaan sekarang, KYC punya 233 buah negara, ada 233 masalah, kena ada 233 solusi. So siapa yang ada background IT kan, coding, dia tahulah macam mana nak pecahkan masalah tu kan. Kena cari 233 solusi, jawapan nak selesaikan 30 juta semua orang lah. Okey, itu saja, kita jumpa untuk next. Okey, so kalau ada kesilapan daripada saya kan, gangguan iklan, tak ada lain tu, harap benda ni proses lah kan. Lepas ni kita akan lebih lancar dah. So dia permulaan ni macam-macam cabaran kan. So untuk masa depan kita akan ingati saat-saat ni kan, momen-momen ni kan, dengan malasnya, dengan dah suap, tak nak makan, lepas tu kata lapar. So kita tak boleh salahkan siapa-siapa lah kan. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.